TV KPM. Aduh, berlubang pula. Hari tu tampal dah. Hei, tak apa, kita tengok mana punca dia. Okey, ni okey. Okey juga. Try ni. Patutlah. Tak apa, dah jumpa punca dia. Kita baiki yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan an ya'kula min amalin yadihi. Wa kana nabiyallahu Dawud alaihi salam kana an ya'kula min amalin yadihi. Tidak ada seseorang yang makan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya bekerja sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Baik, bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mad Akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni Ustaz, kita jumpa Ustaz berpakaian baju Melayu. Ya. Hari ini lebih kacak Ustaz. Alhamdulillah, kita sama-sama kacak. Ya, baik Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Baihaqi kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, tadi kalau kita lihat Ustaz, apakah kaitan Ustaz gimik kita sebentar tadi dengan apa yang akan kita belajar pada hari ini? Jadi pada apa yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah adalah berkaitan dengan hasil usaha yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimanakah kita nak berusaha untuk mendapatkan rezeki, cara-caranya, dan apakah yang terbaik, rezeki yang manakah yang terbaik. Ya, dan sebentar tadi kalau kita lihat Ustaz tidak memakai pelitup separuh muka supaya sebutan bacaan hadis dapat diperdengarkan dengan jelas. Baik Ustaz, apakah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini? Okey, baik. Murid-murid, pada hari ini kita akan menyelesaikan beberapa objektif pengajian berkaitan dengan tajuk yang kita akan hari inilah, yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi antara perkara yang kita perlu titik beratkan untuk hari ini ialah tentang bacaan hadis, qiraatan sahihah, bacaan hadis yang betul. Kemudian murid-murid, apa yang penting untuk kita fahami dan pelajari daripada pengajian kita pada hari ini adalah tentang ma'anil kalimat, iaitu beberapa perkataan yang terdapat di dalam hadis tersebut yang perlu kita fahami maksudnya. Dan seterusnya ialah tentang syarah hadis, iaitu huraian tentang hadis tersebut, apakah yang dimaksudkan dengan tentang kasbul halal dan sebagainya. Dan kemudian kita akan belajar pula tentang paksi-paksi hadis. Dalam hadis ini terdapat dua paksi hadis yang perlu kita fahami betul-betul. Yang pertama adalah berkaitan dengan min amalin yadihi. Kemudian berkaitan dengan kasbul halal. Dua paksi hadis yang perlu kita debatkan, yang perlu kita ambil faham pada hari ini. Betul. Dan akhir sekali tentang ma yurshidu ilaihil hadis, iaitu apakah petunjuk yang kita perolehi daripada pengajian kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap murid-murid pada hari ini dapat menumpukan perhatian dengan baik dan dapat mengambil perkara-perkara yang penting. Catat ya di rumah, jangan tengok saja, catat di rumah. Ya, betul Ustaz. Jadi itu antara perkara yang akan kita dapat jikalau kita fokus sepanjang pembelajaran pada hari ini. Baik Ustaz, apakah maksud sebenar hadis yang telah Ustaz bacakan pada permulaan tadi Ustaz? Maksud sebenar hadis? Ya. Berkaitan dengan apa tu Hakim? Yang tadi Ustaz kata apa? Sebaik-baik pekerjaan Ustaz, hasil tangan sendiri. Sebaik-baik pekerjaan. Apa yang Nabi nak sampaikan pada kita tentang hadis ini ialah kita jangan jadi orang yang meminta-minta.
Kita jangan jadi orang yang meminta-minta. Dan kita pastikan rezeki yang kita perolehi itu adalah daripada sumber yang halal. Ya. Yang diberkati dan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Dua Ustaz. elemen yang penting yang menjadi tunjang dalam hadis tersebut. Ya. Macam saya Ustaz, saya sebagai kontraktor Ustaz Ya. Sega tak Ustaz? Janganlah jadi kontraktor. Saya risau takut rosak lagi bot ni. Okey Ustaz. Baik Ustaz. Saya terpandang Ustaz di hujung sana Ustaz. Ya. Ma'anil kalimah mukhtarah. Apakah itu Ustaz? Okey, ma'anil kalimatil al-mukhtar. Iaitu makna-makna kalimat, iaitu perkataan yang terpilih yang ada dalam hadis ni. Hadis ni pendek je. Walaupun pendek, okey, dia ada beberapa kalimah yang perlu kita ambil faham dan maklum. Yang pertama, fi'lun. Fi'lun ni apa dia? Perbuatan. Perbuatan. Sama masuk dengan amalin. Ya. Yang kedua, qattun. Jangan baca qitun. Lain Ustaz? Kitun lain. Qitun lain. Qattun semata-mata. Ya. Kalau kitun? Qitun kucing. Oh, jauh beza. Jadi bacaan tu mesti betul dengan baris dia. Ini salah satu juga yang murid-murid kita perlu ambil perhatian lah. Sebab tu dalam pentafsiran kita ada membaca hadis dengan betul dan tepat. Ya. Qattun. Kalau pelajar murid kita baca qitun, salah lah. Fima madha. Sesekali. Sebelum, sesekali tidak. Fima madha ni, yang ni qattun semata-mata. Fima madha sekali-kali tidak. Apa maksud dia? Maksudnya adalah seperti mana dalam hadis menyatakan bahawa Nabi sebut di hujung tu adalah Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Yang membawa maksud bahawa daripada dulu, daripada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu pun, pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang melalui tangannya. Betul. Yang membawa maksud apa dia? Berusaha. Ya. Jangan meminta-minta, mengemis dan sebagainya. Betul. Khairun afdalu. Kalau nama khair, contohlah orang nama khairun afdal. Dah lah khairun, dah lah baik. Afdal pula. Jadi khairun ni makna dia afdalu. Sebaik-baik, yang paling baik. Yang lain tak baik kan? Yang lain pun baik, tapi yang paling baik. Okey, baik. Jadi itulah Isim antara tafdil. Ma'anil kalimah al-mukhtarah yang dapat kita bincangkan bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi. Okey Ustaz, kita rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Ahir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Tanjung Piandang, Perak. Baik Ustaz, sebelum kita nak melanjutkan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP dulu? Ya. Okey, jemput Ustaz pakai dulu cecair pembasmi kuman. Bukan apa, sebab kadang-kadang Ustaz kita pegang macam-macam kan. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat menjauhkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustaz, tadi Ustaz dah dengarkan hadis. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit syarahan tentang hadis tersebut Ustaz. Silakan. Untuk apa ni, syarah hadis berkaitan dengan syarah hadis pada hari ini, iaitu hadis yang berkaitan dengan Afdhul A'mal biyadi, ialah Okey. Seterusnya. Okey Ustaz. Okey, ini hadisnya kan. Kita masuk kepada syarhul hadis ijmal, iaitu syarah hadis secara keseluruhan. Fi hadzal nas tawjihu minan nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Dalam hadis ni Nabi mengajak kita kepada setiap orang Islam ala al-kasbu al-halal, iaitu Nabi ajak kita untuk mencari rezeki yang halal.
Wa mubasyaratan al-amalu bil yadi. Ya. Secara tak langsung, iaitu pekerjaan yang melibatkan tangan. Yang memerlukan yang hasil daripada tangan. Ya. Tapi lama fi zalika min naf'i ya'udu 'ala al-fard wal mujtama'. Yang mana dengan berusaha, jadi cuma sekarang ni kita nak lihat kepada mubasyaratan bil amal bil yad, iaitu apa yang disebutkan sini adalah bekerja dengan tangan. Tapi ulama berpendapat tak semestinya kena pakai tangan. Tak semestinya benda yang berkaitan dengan tangan saja. Yeah. Contoh dia seperti gambar yang di depan tu, kita tengok tukang besi, tukang rumah dan sebagainya, kan? Tapi apa yang lebih penting sini adalah berkaitan dengan rezeki yang diperolehi adalah rezeki yang halal. Ya, betul. Contohlah, contoh macam Hakim sebagai seorang penyampai. Ya. Didik TV host Didik TV contohnya. Hakim pun bekerja juga. Ya. Dan pekerjaan itu mestilah satu pekerjaan yang halal. Kerana apa? Kerana pekerjaan yang halal. Al-kasbul halal naf'un ya'udu 'ala al-fard wal mujtama' wad daulah. Kerana dengan mencari rezeki yang halal ini, manfaatnya akan kembali kepada diri, masyarakat dan juga negara. Ya. Mencari rezeki yang halal sebab kita mendapatkan sumber daripada sumber yang halal. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amal yadawi fihi juhdun haqiqiyyun. Kalimah juhdun haqiqiyyun. Nabi gambarkan kepada kita orang yang berusaha. Ini adalah satu gambaran yang mana orang ini akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Contohlah, kita ambil contoh tukang rumah. Ya. Sebab apa Nabi gambarkan dengan pekerjaan tangan? Sebab kita ambil contoh sekarang ni tukang rumah. Tukang rumah. Bayangkan kalau dia sambil lewa. Ketuk paku pun sambil-sambil je. Kan, sambil-sambil je. Dengan saya ni naik tangga, jatuh. Betul. Tapi dengan kesungguhan dia yang sebenarnya, dia akan paku tangga tu dengan sebaik-baiknya, bagi kuat, kukuh dan sebagainya. Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Dan kembali kepada apa? Manfaat dia. Kita ambil balik ayat tadi kan. Kembali kepada individu, tuan rumah tu. Mujtama', orang yang pergi rumah tu selamat. Betul. Nampak tak di situ? Okey, kaitannya. Jadi buat kerja dengan baik, mencari rezeki yang halal tanpa ada penyelewengan dan sebagainya, akan kembali kepada masyarakat dan juga negara. Afdalul a'mal 'indallah, dan bekerja dengan tangan adalah satu pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Paling mulia. Kerja lain macam mana? Kerja lain pun mulia juga. Tapi paling mulia adalah bekerja dengan tangan. Tapi bekerja dengan tangan tu, contohlah, seorang tu dia bekerja sebagai seorang penulis akhbar. Ya. Okey? Seorang penulis akhbar. Yang mana penulisannya adalah berkaitan dengan nasihat. Itu juga dikira sebagai seorang yang bekerja dengan tangan. Sebab dengan nasihatnya itu, maka orang membaca dan orang boleh terpaut hatinya, sentak jiwanya, akan jadi orang yang baik. Jadi itu juga dikira sebagai menggunakan tangan. Cikgu pun menggunakan tangan. Tulis paper hitam macam saya, tunjuk menggunakan tangan. Jadi secara kita kata secara ringkasnya, pekerjaan yang baik, yang halal, yang ada kebaikannya, yang diridai Allah Ta'ala adalah baik di sisi Allah Ta'ala. Okey, dan yang terakhir, qad syarafallahu al-'am al-yadawi li'anna Sayyidina Daud alaihi salam kana ya'kula min amalin yadi. Ayat yang kedua Nabi sebut di sini tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan Nabi Daud alaihi salam sebagai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Kenapa? Sebab Nabi Daud AS adalah seorang tukang apa?
Tukang besi. Ya, tukang besi, pandai. Bagus. Satu markah untuk saya. Ya. Sebagai seorang tukang besi. Jadi itu adalah contoh yang paling dekat di kalangan nabi-nabi, yang mana Nabi Daud adalah seorang tukang besi. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang usaha sendiri. Jadi Ustaz, mengapakah hasil usaha sendiri ini lebih baik dalam mencari rezeki Ustaz? Dalam usaha sendiri ini kita adalah yang sebaik dalam mencari rezeki, kerana kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Ya. Ya. Kita usaha dan kita dapat apa yang kita usahakan. Di situ akan melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang sentiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita berusaha sendiri juga, kita dapat mengawal sumber daripada pendapatan tersebut, sama ada sumber tersebut adalah sumber yang halal ataupun tidak. Sebab ada mungkin sumber itu daripada hasil usaha orang yang merasuah dan sebagainya. Ya. Jadi kita boleh tapih. Sebab apa? Sebab kita nak beri makan, minum anak-anak kita, ahli keluarga kita, duit yang kita peroleh tersebut. Jika kita usaha sendiri, kita dapat memastikan bahawa rezeki tersebut adalah rezeki yang halal, dan bila kita makan akan menerangi hati-hati kita dan sebagainya. Jadi baik untuk. Okey Ustaz, kita dah tahu tentang syarah al-hadis ijmalan. Ya. Apakah yang akan kita fokuskan lagi selepas ini? Kita akan fokuskan selepas ini adalah tentang paksi hadis. Ada dua paksi hadis yang akan kita bicarakan dalam episod ini, iaitu tentang mafhum min amalin yadihi, dan juga yang kedua kasbul halal. Okey, mungkin Ustaz boleh terangkan apakah dua paksi tersebut Ustaz? Silakan. Ya. Okey, mengenai dua paksi tersebut, kita lihat yang pertama, mafhum min amalin yadihi, iaitu perbuatan daripada tangannya. Apa yang dimasukkan? Perbuatan daripada tangannya. Apa yang diertikan dengan perbuatan daripada tangannya ni adalah tentang Nabi Daud AS memakan min kasbin, daripada usahanya. Daripada usahanya sendiri, iaitu daripada hasil daripada usahanya sendiri, daripada tangan dia, iaitu sebagai tukang besi. Al-hadis yadullu ala anna al-amal al-yadi huwa afdalul makasib. Dan hadis ini juga merujuk dan menjadi dalil bahawa sesungguhnya amalan daripada tangan, pekerjaan daripada tangan adalah sebaik-baik rezeki yang diperolehi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, wa adaul amanah, melaksanakan amanah. Bila kita bekerja, kita mencari rezeki, ada benda-benda lain, itu apa dia? Amanah. Ya, betul. Amanah yang akan menjadikan sama ada rezeki tersebut sebagai rezeki yang halal ataupun rezeki yang tidak halal. Haram maknanya. Ya, haram. Jadi melaksanakan amanah di dalam pekerjaan. Fahaza kasbul halal. Bila melaksanakan bila bekerja dalam keadaan amanah, maka rezeki yang kita peroleh tersebut juga adalah rezeki yang halal. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jika tidak amanah, amanah lawan dia apa dia, Hakim? Khianat. Ya. Bila khianat, maka pekerjaan tersebut adalah haram. Ya, jadi pastikan kerja kita kerja yang halal, dan kita sebagai seorang pekerja kena amanah. Mudah-mudahan rezeki kita rezeki yang halal. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.
Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Tanjung Piandang, Perak. Baik Ustaz, kita dah tahu dah tentang syarah hadis yang Ustaz telah jelaskan sebentar tadi. Sekarang Ustaz, kita nak sambung pula tentang yang dua paksi. Ya. Ustaz kongsikan sebentar tadi. Paksi yang pertama dah kita bincangkan. Ya, tadi. betul. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada paksi yang Kedua. iaitu mencari pendapatan yang halal. Mencari rezeki yang halal. Kenapa dia penting dalam kehidupan kita untuk mencari rezeki yang halal? Ya. Okey, boleh saya teruskan? Boleh Ustaz, silakan. Tawjihu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin al kasbil halal. Jadi Nabi mengajak kita untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Nabi suruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Dengan cara macam mana? Kita ambil balik yang tadi ni apa dia? Daripada melakukan pekerjaan daripada tangan. Yang membawa maksud sebenar adalah berusaha untuk mencari rezeki. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Ataupun goyang kaki Ustaz. Goyang kaki saja. Goyang kaki rezeki dapat. Kenapa? Kenapa tak boleh macam tu? Kerana nanti kita akan bicarakan di dalam isi-isi yang berikutnya. Okey. Kerana apa? Kerana apa Nabi menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal? Lama fi zalika, kerana manfaatnya kembali ya'udu 'alal fard, kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kita dah cari rezeki dah. Rezeki itu pula rezeki yang halal. Dengan usaha sendiri. Manfaat dia sampai ke mana? Diri kita akan mendapat faedahnya. Bukan kita saja. Wal mujtama'. Luqman Hakim, Ya. boleh bagi saya maksud wal mujtama'? Iaitu kita duduk bermasyarakat Ustaz. Ya. Bijak, pandai. Satu markah Ustaz. Ya. Kalau macam ni saya bagi 5. 5. Okey 5. Ustaz. Alhamdulillah. Wal mujtama', apa dia? Masyarakat. Ya. Ahli kumpulan. Wad daulah, serta negara. Ya. Diri kita akan dapat manfaat. Masyarakat, iaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita akan dapat manfaat. Dan negara juga akan dapat manfaat. Betul. Saya nak cerita sikit apa yang kita dapat daripada tiga-tiga ni. Diri kita akan dapat rasa kepuasan. Sebab apa? Kita bekerja dan kita mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala, dan rezeki itu pula adalah rezeki yang halal. Ya. Maka apa kita akan rasa? Kita akan rasa puas, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mujtama', dan masyarakat akan rasa aman. Ya. Sebab dalam masyarakat tak ada istilah penindasan. Tidak ada istilah tikam belakang. Betul. Tidak ada istilah rasuah. Yang mana rasuah ini dia satu perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Ya. Okey? Wad daulah, dan negara akan lebih maju. Betul. Kerana apa? Kerana di situ tidak berlakunya ketirisan dalam pengurusan pekerjaan dan juga kewangan. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. Kesannya yang kembali kepada tiga-tiga ni. I'fafun nafsun anin nas. Hati akan rasa suci. Tak payah duk dengki-dengki kat orang. Again. Ya. Betul tak? Betul. Tak payah dengki kat orang. Kita tengok kita tengok sahabat kita berjaya. Kalau sahabat kita berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya? Betul. Kalau kita lihat sahabat kita itu dapat Faisal dapat nombor 1. Pasal apa dia kenapa dia boleh dapat nombor 1, kita tak boleh dapat nombor 1? Cikgu sama, Betul. kelas sama. Tapi berbeza-beza pencapaian. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita tidak akan rasa dengki, kita tidak akan rasa marah, kita tidak akan ada rasa hasad dan sebagainya. Jadi hati kita akan tenang. Ketenangan hati akan diperolehi dengan kita mendapat rezeki yang halal. Sebab apa? Sebab di situ ada perkataan ataupun sifat yang disebut redha kepada
Allah Ta'ala. Ya, betul. Sebab itu penting Ustaz Ya. rezekinya halal ni. Betul. Satu redha. Yang kedua apa? Ustaz cerita sikit. Yang kedua, qanaah. Qanaah. Al-qanaah. Iaitu apa? Iaitu kita rasa cukuplah dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hari ni Ustaz, ramai Ya. orang yang tak ada qanaah Ustaz. Betul tak Ustaz? Siapa dia? Rasa tak cukup. Ramai Betul. di antara kita hari ni rasa tak cukup Ustaz. Di situlah akan menyebabkan kita berlakunya penyelewengan dalam mencari rezeki. Kita akan menidah orang, kita akan menipu, kita akan meminta-minta dan sebagainya. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, istijabatul doa. Mudah doa kita diangkat oleh malaikat dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab di situ tidak ada halangan. Tidak terhalang doa kita dengan Allah Ta'ala sebabkan kita makan benda-benda yang halal. Betul. Jika ada benda-benda yang haram di sisi kita, benda-benda haram dalam tubuh badan kita, maka di situ akan ada apa dia kita sebut? Ada orang kata halangan. Halangan, ya, bijak. Ada halangan di situ. Okey, akan ada halangan situ. Ya. Jadi untuk mendapatkan doa-doa yang mustajab, maka kita kena jaga rezeki kita, makanan kita dan sebagainya. Ya. Cuma di sini Ustaz nak tanya, Hakim. Ya. Ada orang tu dia tak baik pun. Dia buat benda haram, dia jual benda haram, Ya. tapi dia kaya. Kita nak kata apa? Nak Luqman jawab atau Luqman Hakim jawab ataupun Ustaz jawab? Ustaz jawab Ustaz. Ustaz bagi. Ingat nanti Ustaz nak tanya lagi. Okey, itu istidraj. Ya. Dia buat benda jahat, dia jual benda jahat, dia jual benda haram, dia buat perkara haram, dia cari rezeki yang haram dan dia kaya raya. Ya. Itu adalah istidraj Mana daripada kata walaupun Allah Subhanahu Wa dia Taala. buat kerja yang haram Ustaz Ya. macam jual dadah tadi, mencuri dan sebagainya, Allah bagi kekayaan. Ya. Itu istidraj Ustaz Ya. Contoh Untuk apa apa, dia? Ustaz? Firaun. Ya. Contoh lagi apa? Qarun. Ya. Mereka adalah orang yang engkar pada Allah Taala tapi Ya. ada kekayaan. Betul? Itu adalah istidraj. Itu bukan rahmat, itu bukan redha daripada Allah Taala. Ya. Okey, yang seterusnya. Al-kasbul halal tayyibun. Mencari rezeki yang halal adalah baik. Kenapa? Ini kalimah yang perlu kita ambil faham ialah tanirul qalbun, hati cerah. Hati kita akan jadi cerah. Betul? Kita duk minta doa, ya Allah Tuhanku cerahkan hatiku. Minta ayat penerang hati dan sebagainya untuk dicerahkan hati. Kenapa? Bila kita cerah hati, maka mudah untuk kita belajar. Ya. Kita mudah untuk menjadi orang yang bijak, mudah untuk menjadi orang yang baik dan sebagainya. Tapi kalau hati kita hitam, hasil daripada rezeki yang haram, maka susah untuk kita mendapat kebaikan. Kita akan rasa stres, Ya, betul. kita akan rasa gelak, kita rasa nak marah ke orang dan sebagainya. Kita rasa hidup kita ni susah dan sebagainya. Kenapa? Sebab dalam hati kita lampu tak menyala. Gelap Ustaz Gelap. Ya. Cuba studio ni kita tutup lampu. Oh, gelap. Lepas tu Hakim sila keluar. Mungkin boleh berlangak dengan Betul. kru, boleh langgar apa kamera dan sebagainya. Jadi kita perlukan cahaya. Ya. Bayangkan dunia ni gelap. Oh, kelang kabut Ustaz. Kelang kabut. Kacau bilau. Okey. Jadi kesimpulannya. Yang ni kita bicara tentang rezeki yang halal. Ya. Ustaz nak tanya Hakim, Ya, boleh Ustaz. apakah kesan ma'asaru al-kasbun minal kasbil haram? Banyak, Apakah Ustaz. kesan kita perolehi rezeki daripada rezeki yang haram? Banyak kesan dia Ustaz. Antaranya bila kita ni dapat rezeki yang haram, hati tak tenang Ustaz. Ya. Yang pertama hati tak tenang, yang kedua hati gelap dan yang ketiga Ustaz, ini paling takut iaitu doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Bijak. Saya Orang bagi makan, Ustaz? 5 bintang. 5 bintang Ya. Okey. Baik Ustaz, ada orang bertanya Ustaz. Yalah, saya ni bukanlah kerja hebat sangat, kerja biasa Ustaz. Mungkin tukang cuci tandas. Jadi, adakah itu satu pekerjaan yang mulia? Sebab pada pandangan
masyarakat, kerja tukang cuci tandas, jijiknya. Bagaimana Ustaz? Dia buat gili-gili itu kan. Geli-geli Ustaz kan? Ya. Silakan Ustaz. Dia bekerja menjadi pencuci tandas. Kerjanya adalah mencuci tandas. Memudahkan urusan orang lain. Bayangkan kalau kita masuk tandas, kita tengok tandas tu kotor, kita tengok tandas tu tak bersih, najis, penuh. Adakah kita akan rasa selesa? Tergamakkah kita untuk mengqadhakan hajat kita dalam tandas tersebut? Tak gamak Ustaz. Walaupun si fulan itu bekerja hanya membersihkan tandas, tetapi sebenarnya dia telah memudahkan urusan orang. Betul? Setuju? Memudahkan urusan orang. Contoh bayangkanlah, kita pergi satu tempat, tiba-tiba kita perlu untuk mengqadhakan hajat kita. Kita cari tempat tak jumpa. Di mana ni? Tiba-tiba ada satu tempat yang ada kemudahan tersebut. Dan kemudahan tersebut diselenggarakan oleh orang yang amanah. Betul? Seperti mana kita sebut tadi, orang yang amanah. Itu bersih, betul-betul bersih, dengan buruh wangi dan sebagainya. Kita yang masuk situ, apa yang kita akan rasa? Kita rasa syukur. Betul. Dan kita akan berterima kasih walaupun kita tak kenal pun orang yang membersihkan tanah tersebut. Jadi orang yang membersihkan tanah tersebut, walaupun pendapatan dia taklah seperti engineer. Mari repair board tadi ni kan. Okey. Tak seperti engineer, tak seperti dengan kerja-kerja hebat lain. Betul. Tetapi berkat atau tidak rezeki dia? Al-kasbul halal. Berkat atau tidak? Berkat. Sebab dia telah memudahkan urusan orang lain. Dan Allah kata Ustaz, dan bila kita mudahkan urusan orang, kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Dan ada juga Ustaz, orang kita suruh, kenapa kau tak doa? Malah aku nak doa aku yang semalam pun belum dikabulkan. Ini nak doa baru. Jadi bagaimana Ustaz? Ini banyak berlaku. Sehingga kan ada orang yang rasa saya dah jemu dah nak doa. Malas doa Ustaz. Dah putus asa. Betul. Dalam kita berdoa ni, sama ada Allah nak memakbulkan, sama ada Allah tidak memakbulkan, ataupun Allah Ta'ala tak pandang kita, semuanya terletak pada kita. Cuma, selalu saya berkata kepada murid-murid saya, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kemakbulan dia. Allah Ta'ala terima doa kita tu. Itu tanda apa? Itu tandanya Allah nak kita ini menjadi orang yang bersyukur. Betul. Bila kita doa, Allah Ta'ala tunaikan, kita akan sebut apa? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Yang kedua, bila kita berdoa, Allah Ta'ala lambat. tak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Sehingga kan, mungkin kita pernah alami benda yang sama. Kita akan sebut, lama dah ni, duk minta ni. Aduh, dapat hari ni. Kan kita langsung dengar orang sebut lagu tu. Okey. Kenapa benda tu boleh berlaku? Kerana Allah Ta'ala nak menguji akan kesabaran kita. Betul. As-sabru minal iman. Menguji kesabaran kita agar kita ini menjadi orang yang terus ingat kepada Allah Ta'ala. Selama mana kita berdoa, selama itulah kita akan ingat Allah Ta'ala. Jangan jadi macam Qarun. Doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbulkan, kemudian dia lupa kepada Allah Ta'ala. Betul. Sombong Ustaz. Dan yang ketiga, dia berdoa dan Allah Ta'ala tak makbulkan. Kerana mungkin di sana ada hikmah yang tersembunyi. Contoh dia apa? Contohnya, kalau Allah Ta'ala makbulkan, mungkin menjadikan dia tu orang yang tamak. Jadi Allah Ta'ala pelihara dia daripada mendapat rezeki yang banyak. Sebab nanti kalau dia dapat, nanti dia jadi orang yang tamak. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui akan diri kita. Kita sendiri tak tahu akan diri kita, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui akan diri kita. Hamba aku ni, kalau aku beri kepada dia, nanti dia ni akan jadi orang yang sombong. Kalau aku bagi kepada dia, nanti dia akan jadi orang yang takabur dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala tak berikan. Ataupun Allah Ta'ala pilih satu masa yang paling sesuai untuk Allah Ta'ala berikan apa yang dia minta. Setelah mana dia telah betul-betul Allah Ta'ala susun dalam perjalanannya, dia sudah dapat menjadi orang yang hati kental
dan sebagainya, maka Allah Taala beri pada dia. Ya, Jadi betul, semuanya Ustaz. ada hikmah Ya. dalam kita berdoa. Jadi jangan kita pandang tentang berdoa ini kita jemu dalam berdoa ni. Tapi yang pastinya yang perlu kita pegang adalah untuk mendapatkan doa yang dimakbulkan, kita penting untuk mencari rezeki yang halal. Untuk mendapat redha daripada Allah Ta'ala, dan rezeki tersebut adalah rezeki yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Ta'ala. Jadi kena teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terus mencari rezeki yang halal. Halal. Cuma Ustaz, saya agak keliru sikit pada mafhum hadis kalau saya bacakan di sini, iaitu hasil usaha tangannya, yakni bekerja sendiri. Adakah maksudnya ialah orang yang orang kata berniaga sendiri ataupun orang yang bekerja dengan orang lain itu pun dikira sebagai usaha tangannya sendiri, Ustaz? Ya, dikira sebagai usaha tangannya sendiri. Ini ada perbincangan ulama. Adakah dengan melakukan kerja yang menggunakan tangan ataupun kerja-kerja lain? Ya. Ulama berpendapat dalam hadis ni adalah semua pekerjaan yang halal adalah terbaik dalam Islam. Dan yang paling baik adalah yang menggunakan tangan ataupun kerja sendiri. Dia tokek, dia tuan, Ya. dialah tukang buat rumah. Jadi itu yang paling terbaik. Paling terbaik, afdalu. Ya. Isim tafdil dalam nahwu kan. Yang paling baik. Yang lain tu baik tak? Yang lain tu pun baik. Tapi yang paling baik adalah bekerja sendiri. Ya, betul. Kerana apa? Seperti mana saya ulang tadi ni. Kerana kita boleh mengawal sumber yang kita perolehi tersebut, sama ada ia datangnya daripada sumber yang halal ataupun haram. Sebab kita sendiri yang menguasai benda tersebut. Tahu susu galau dan sebagainya. Mana kata apa jenis pekerjaan tak kisah, yang penting halal, Ustaz. Ya, yang penting halal. Ya, Ustaz. Dan juga kalau kita lihat pada mafhum hadis ni, kenapakah Nabi menyebut Nabi Allah Daud, bukan Nabi Ibrahim dan yang selainnya? Tadi Ustaz tanya Norman, Ya. Hakim, tentang apa pekerjaan Nabi Daud, Tukang besi. tukang besi. Ya. Tukang besi pakai apa? Pakai besi, Ustaz. Pakai tangan dia. Pakai tangan. Ya. Nak membentukkan besi kena Betul. pakai Tangan. tangan. Nak kena ketuk dan sebagainya. Betul. Jadi Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi menyebut wasallam. kataan menyebut Nabi Daud. AS oleh kerana Nabi Daud adalah sebagai contoh yang paling utama pekerjaannya, iaitu sebagai tukang besi menggunakan tangan. Ya. Kerana Nabi Muhammad SAW pun bekerja sendiri juga menjadi seorang apa? Hakim. Ya. Nabi Muhammad kerja apa? Gembala kambing, Ustaz. Pengembala Kambing. Pengembala kambing pun kena pakai Tangan juga. tangan. Betul? Tapi contoh terdekat adalah Nabi Daud. alaihissalam. Okey, Ustaz. Banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi. Tetapi Ustaz, kita rehat seketika, boleh ke Ustaz? Ya. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Baihaqi Al-Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Tanjung Piandang, Perak. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kelas Ustaz. Banyak yang kita belajar dari Ustaz pada hari ini. Dan untuk yang last ni Ustaz, kita nak belajar tentang apa? Apakah yang akan kita fokuskan? Yang terakhir ni kita akan fokuskan pada pengajaran yang kita perolehi daripada hadis. Ya. Okey, yang pertama, saya teruskan ma yurshidu ilail hadis. Yang pertama, al-hasu 'alal amal. Itu seruan untuk kita bekerja. Nak dapat rezeki kena bekerja. Bukan mengemis, bukan meminta-minta daripada orang. Orang lain. Okey, mesti kena bekerja. Ya. Yang sesungguhnya amalun bil yadi afdalul makasib. Pekerjaan yang berdatang dengan tangan adalah sebaik-baik rezeki yang diperolehi. Dan yang terakhir al-akhadhu bil asbab. Dengan kita berusaha, dengan kita
melakukan pekerjaan ni, dia adalah sebab kita memperolehi rezeki. Kalau kita duduk saja, contohlah, Goyang kaki Ustaz contohnya Luqman Hakim, contoh dia ada nasi di depan, ada nasi di depan tu kan. Macam mana nasi tu boleh masuk dalam mulut? Kena suap Ustaz. Ya, Tangan ni kena suap, ambil. ya, bijak. Jadi untuk mendapatkan sesuatu manfaat, perlu kita berusaha, dan dengan sebab kita berusaha itu ialah sebab kita mendapat rezeki. Itu yang dimaksudkan dengan al-akhadh bil asbab. Betul Ustaz. Cuma Ustaz saya agak keliru sebab kadang-kadang ada orang kata kena kerja Ustaz kan. Ya. Tapi orang kata lah rezeki kan dah ditetapkan. Tunggu je lah depan rumah. Bagaimana Ustaz? Tapi selalu kita dengar Ya. keluar mencari Rezeki. Rezeki perlu dicari, bukan ditunggu. Mana kata rezeki hari ni perlu kita cari Ustaz. Ya. Dengan usaha. Tak boleh duduk goyang kaki Ustaz Supaya apa? Supaya rezeki yang kita dapat tu yang pertama berkat dan yang kedua akan membuatkan kita tenang Ustaz. Ya. Jadi sekarang Ustaz nak uji kefahaman Boleh, Ustaz. Luqman Hakim. Ya, boleh. Ustaz minta Luqman Hakim untuk ulang kembali isi-isi penting, objektif pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, uzkur isnain min ma'anil kalimat. Okey. Yang pertama Ustaz, qattun iaitu fima madha. Ya, Yang kedua, amalun iaitu fi'lun. bijak. Berapa bintang Ustaz? 5 bintang. 5 bintang. Okey. Terima kasih Ustaz. Bijak. Seterusnya Ustaz? Yang kedua, Ya. uzkur minta maaf, israh al-hadis syarhan mujazan. Baik Ustaz. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amalu al-yadawiyyu fihi juhdun haqiqiyyun afdalul a'malu 'indallah. Mumtaz. Allahu akbar, bijak. Alhamdulillah Ustaz. 5 bintang Ustaz. 5 bintang. Dah 10 bintang dah. Ahsanta. Okey. Ahsanta. Betul Ustaz Ya, betul. Dan kita ada 2 paksi. Ya. Ustaz nak minta Luqman Hakim berikan 1. Uzkur ma mafhum. Uzkur ma mafhum al-kasbul halal. Baik. Istijabatud du'a al-kasbul halal at-tayyib tanirul qalb. Allahu akbar. Bijak. 5 bintang. 5 bintang. Full mark. Daripada tadi ni semua full mark. 15 dah Ustaz. Ya, 15 dah. Dan yang terakhir. Ya. Dan yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadis. Uzkur wahidan mimma yurshidu ilaihil hadis. Amalun bil yadi afdalul makasib. Allah. Betul. Mumtaz. Jadi hari ini Luqman Hakim telah berjaya menjawab kesemua soalan yang Ustaz berikan. Maka Ustaz berikan 5 bintang. Okey, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, ini soalan yang boleh kita uji Ustaz Ya. Mungkin kepada murid-murid di luar sana boleh uji diri sendiri dengan menjawab persoalan yang telah diajukan oleh Ustaz Muhammad Baihaqi tadi. Baik Ustaz, kalau kita lihat pada yang poin yang seterusnya Ustaz, ialah pekerjaan ini perlu kita usaha. Bagaimana Ustaz kalau pekerjaan itu kita buat separuh yang halal, separuh yang haram? Orang kata yang halal tu kerja utama dia, tapi part time tu Ustaz, benda yang haram, kerja haram. Dia campur Ustaz. Ada kerja halal, ada kerja haram. Bagaimana? Saya bagi contoh mudah dia, Luqman Hakim. Sepinggan nasi. Ya. Yeah. Kita makan. Tiba-tiba tek cicak. Tai cicak jatuh. Kita nak makan lagi? Tak makan Ustaz. Tak makan kan? Jadi secara mudahnya Ustaz gambarkan macam tu. Ya. Yeah. Bila benda yang baik dicampurkan benda yang tidak baik, sudah pasti kita akan nampak benda tu tetap tidak baik. Jadi untuk kita dapat berkat daripada Allah Taala, redha daripada Allah Taala, rahmat daripada Allah Taala, apa yang perlu kita buat? Pastikan makanan kita itu dapat makanannya bersih. Ya. Air, contoh dia, air jus oren. Contoh jus oren. Sedap oh. Oh, sedap. Tambah pula bulan puasa. Ustaz. Tengok, Allah Akbar. Nak buka puasa kan? Tiba-tiba jatuh. Tai cicak. Terus tak minum Ustaz. Allah. Yang sedap tadi terus kita Betul? minum air lain, air pahit dan sebagainya. Jadi itulah. Untuk mudahkan Ustaz nak fahamkan Luqman Hakim tentang apa yang perlu kita buat jika halal
bercampur dengan haram. Jadi kita tolak. Betul. Pastikan benda tersebut adalah totally, keseluruhannya adalah halal. 100% Ustaz 100%. Pastikan halal. Ya. Pastikan halal baru kerja. Selalunya pastikan halal baru beli. Baik Ustaz, ada juga orang, yalah saya pun kadang-kadang dengar orang duk kata Ustaz yang kita ni memanglah kerja saya ni tak halal Ustaz. Tapi duit yang saya dapat tu saya sedekah dekat masjid, sedekah dekat orang yang memerlukan. Boleh ke Ustaz? Ustaz bagi jawapan yang mudah. Ya. Kita nak makan binatang perlu Sembelih. disembelih. Ya. Kita sembelih benda yang kita tak boleh makan. Betul? Contoh dia sembelih anjing. Boleh makan tak? Tak boleh Ustaz. Tetap tak boleh. Walaupun Sembelih. sembelih, tetap tidak boleh. Ustaz bagi yang mudahnya. Ya. Kalau kita nak perlukan kepada huraian yang lebih lanjut, pergilah ke surau dan ke masjid untuk tanah kita. Betul Ustaz. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Mungkin Ustaz ada sedikit rumusan tentang mata pelajaran kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Jadi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, sebarang rujukan bolehlah diambil daripada sumber tu yang terdapat dalam Water KPM. Jadi sebagai penutupnya untuk hari ini, diingatkan kepada pelajar-pelajar, pada murid-murid untuk terus berusaha walaupun kita berada dalam suasana pandemik COVID-19, untuk kita terus berusaha dan dapat meluangkan masa untuk belajar. Jadi bahan-bahannya boleh pelajar-pelajar, murid-murid dapatkan di dalam sumber tu KPM. Baik Ustaz, jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Tanjung Piandang, Perak kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik, jadi akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.